Ya, pagi-pagi ke perigi. Assalamualaikum dan selamat pagi Ernie. Apa kabarnya Ernie hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali. Alhamdulillah saya dan juga rakan-rakan yang bertugas pagi ini semuanya sihat walafiat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi Ernie ya memandangkan kita ni baru saja ni ataupun akan melangkah sebetulnya ke tahun baru Hijrah itu ialah Hijrah 1446 Hijrah. Hijrah. Jadi sama juga soalan yang akan kita ajukan, bagaimana cara Ernie ya untuk memperbaiki silaturahim ni bersama dengan rakan-rakan. Pasti ada cara-caranya ni Ernie. Macam mana? Ya, alhamdulillah kalau sebelum ini cara saya sendirilah ya untuk mengukuhkan lagi hubungan bersama rakan-rakan ya dengan cara dalam seminggu ataupun dalam 2 minggu tu mesti ada sekali untuk keluar makan bersama mereka ya. Dan untuk ketahunan ini insya-Allah ya akan mempelawa rakan-rakan saya untuk bersenam ataupun bersukan sekali dalam seminggu lah insya-Allah. Mudah-mudahan kita ni diluangkan masa ya oleh Allah Subhanahu taala untuk diberikan masa meluangkan menjaga kesihatan dengan mengadakan aktiviti sukan bersama mereka, bersama rakan-rakan. Insya-Allah ya. Saya ada juga ya ada menteks Ernie, kemarin saya melihat Ernie aktif dalam sukan badminton. Saya tanyakan kepada Ernie, bila lagi main ni? Bila lagi main badminton? Minta pelawak. Minta pelawak. Minta dipelawak. Minta dipelawak. Ya insya-Allah. Ya insya-Allah kalau ada masa terluang ya, kalau Intan ada masa terluang akan bermain di court yang ada di Bandar Seri Begawan lah insya-Allah ya. Jadinya Intan hubungi saja kalau ada masa terluang, insya-Allah akan diusahakan. InsyaAllah. Kalau Ernie juga tadinya sering mempelawar mengajak rakan-rakan untuk makan at leastnya dalam seminggu ataupun 2 minggu tu sekali kan. Kalau Ernie mungkin di masa yang akan datang yang berdekatan ni ada terfikir untuk mempelawar rakan-rakan untuk makan. Saya dan Intan ada di sini dan juga seluruh program pagi di Bandar Seri Begawan sudi turun ke Tutong untuk sama-sama mengeratkan perhubungan silaturahim tanya dengan rakan-rakan di Rasutong. Saya setuju dia ni. Ya baik. Kami serahkan seketika kepada Ernie Sofina, mungkin ada perkongsian dari segi isu semasa dan juga bahan rakaman. Silakan Ernie. Silakan Ernie. Baik, terima kasih Intan dan Dini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah Auda di pagi Sabtu ini kita dapat dipertemukan seperti biasa. Beberapa maklumat semasa akan dikongsikan nanti. Dan di samping itu juga satu pengisian bahan visual ya juga akan dimuatkan pagi ini. Dan alhamdulillah ada keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong kita kabarkan dalam keadaan cerah-cerah sahaja, yang pasti banyak aktiviti yang habis kita rancang ya untuk mengisi masa terluang sama ada bersama keluarga ataupun rakan-rakan dalam hujung minggu ini. Jadi kita doakan semoga habis kita semuanya dikurniakan kesihatan dan juga kebahagiaan ya dalam mengisi masa terluang bersama insan yang tersayang. Baik, kita akan kongsikan nanti Auda beberapa info semasa mengenai dengan aktiviti yang akan diadakan di bulan Julai ini. Tetapi sebelum itu kita beralih dulu menyaksikan pakej program dari daerah Tutong yang dikongsikan oleh rakan setugas saya. Tumbuhan buah pisang atau Musa acuminata tergolong daripada keluarga Musaceae, iaitu merupakan sejenis buah-buahan tropika yang tidak bermusim dan akan berbuah sepanjang tahun. Namun ia hanya berbuah sekali sahaja sepanjang hayatnya dan akan mengeluarkan anak pokok dan membiak melaluinya. Hampir keseluruhan bahagian tumbuhan ini dapat digunakan. Ia meliputi buah, daun, batang dan jantungnya yang dari sejak dahulu lagi ia telah dimanfaatkan dalam kehidupan seharian sebagai sumber makanan dan lain-lain. Baik ada penonton dan Babuah, memang kita ni kalau kita ni melihat buah pisangan ni semuanya dapat dimanfaatkan. Antaranya bukan sahaja jantung pisangnya, malahan juga ada di negara jiran memanfaatkan batang pisang itu dijadikannya sebagai dessert ataupun sebagai keropok. Dan ini kami akan cuba mengolahkan jantung pisang terlebih dahulu. Ini jantung pisang yang telah pun diambil. Jantung pisang ini memang secara karakteristiknya ia bergetah. Jadi kita ni perlu buang getahnya terlebih dahulu. Dan jantung pisang ini, Bu, kita ni kan
apa ni? Diolahkan jadi apa ni? Membuat kerabuk jantung pisang. Namun terlebih dahulu jantung pisang ni kita ni kan merebusnya dulu. Tapi sebelum itu memang kita ni akan potong ya. Kemudian rebus sehingga getahnya hilang. Tahukah Auda, jantung pisang sering dijadikan sebagai ulam-ulaman oleh masyarakat Melayu dan Asia Tenggara lain semenjak berkurun dahulu kerana ia adalah sumber serat yang sangat baik untuk pencernaan dan tubuh badan. Selain itu, berkhasiat dalam melancarkan peredaran darah kerana ia bersifat antikoagulant. Dan juga sesuai untuk penghidap masalah kencing manis atau diabetes kerana mempunyai kandungan glycemic index GI yang rendah. Baik Auda, ini jantung pisang yang telah pun kita ni kerat tadi ya. Dan direbus selama berapa minit sehingga ia kita saksikan ia agak lembut dan yang penting kita ni mesti memastikan ia getahnya tu dia lagi ada. Dan kemudian kita ni akan pindahkan ke mangkuk yang telah pun disediakan. Setelah siap direbus bersama garam, irisan jantung pisang tersebut, bahan-bahan seperti bunga kantan, bawang merah, bawang putih dan cili merah dipotong iris dan dipotong halus. Kesemua bahan-bahan tadi digolong rata bersama irisan jantung pisang sehingga sebati. Kemudian ditambah sedikit perahan air limau kasturi sebagai pengimbang rasa dan air sekali sedikit secukup rasa. Baik Bu, ini kita ni kan menunjukkan lagi resepi yang kedua menggunakan pisang pisang emas sebenarnya. Pisang emas. Jadi kan diolahkan jadi apa ni? Juga sayur. Sayur pisang emas muda. Okey. Jadi kenapa mesti menggunakan yang muda ni Bu? Kalau ia sudah tua, masak tu, dia dicakkan. Jadi nyaman dibuat gulai. Jadi lebih sesuai menggunakan pisang emas yang muda kerana ia punya fizikal kalau kita ni sentuh yang masih keras. Jadi untuk mula-mulanya buang kulitnya dikupas. Sedikit info mengenai pisang yang belum matang sepenuhnya. Ia mempunyai sumber serat yang baik dan kaya dengan vitamin seperti vitamin C, B6, provitamin A, juga mineral seperti kalium, fosforus, magnesium dan zinc. Walau bagaimanapun, kelazimannya pisang yang belum matang tidak dimakan segar disebabkan oleh rasa yang kelat dan kekerasan tipikal selain kekentalannya yang tinggi yang disebabkan oleh kehadiran soluble phenolic compound sebagai tanin. Oleh kerana itu, ia lazimnya dimasak untuk melembutkannya. Pisang yang belum matang juga mempunyai kandungan antioksidan yang tinggi, kanji yang tinggi dan kandungan gula yang rendah. Ciri-ciri ini penting untuk menggalakkan manfaat kesihatan. Bagi sajian ini, minyak dipanaskan terlebih dahulu. Setelah itu, dimasukkan bawang merah yang telah dipotong dadu. Kemudian dimasukkan pula ikan bilis dan dimasak sehingga garing. Sesudah itu, masukkan pula lada kisar, dikacau seketika. Seterusnya, masukkan pisang emas muda yang telah dibersihkan dan dipotong iris dan dimasak sehingga naik bau. Bahan seterusnya dituangkan santan, dimasak sehingga pecah minyak. Kemudian serai dibelah dua dan dicampur bersama bahan-bahan yang tadi. Seterusnya, ditambah sedikit air. Air sekali ditambah sedikit secukup rasa. Dimasak sehingga pisang menjadi lembut. Baik, ini saya akan cuba merasa sayur pisang emas muda ni. Memang difahamkan ini memang kelazimannya orang kampung dulu-dulu memang biasa sudah masak macam mana. Tapi bagi saya jarang ni Bu tahu ada orang menggunakan pisang emas muda untuk disayur. Ini Bu, saya akan cuba merasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya macam ubi. Rasa macam ubi. Kenapa itu? Anaknya kata. Nah, rasanya.
Okey. Rasanya macam ubi Auda. Macam dia terasa pisang emas yang kalau sudah masak atau pisang emas sudah kuning atau kita ni makan rasanya manis-manis ah. Ini rasanya macam ubi yang kita ni rabus jadi licak. Cuma tu rasanya. Baik ada penonton, kali ini kami akan menggunakan pisang kapasnya untuk membuat pencuci mulut, iaitu pengat pisang menggunakan pisang kapas. Itulah antara kegunaan buah-buahan pisang ini. Memang ia banyak jenis pisang dan namun kami menggunakan pisang kapas. Bahagian startan dibuat. Berkata mengenai pisang kapas, ia turut dikenali sebagai pisang kepok, pisang Sabah dan pisang nipah yang dipercayai tumbuhan endemik berasal dari Filipina. Pisang tersebut sesuai juga dimasak secara goreng, seperti sajian cucur pisang, kerepek pisang dan sebagainya. Jenis pisang ini mempunyai kandungan serat yang tinggi dan baik untuk melancarkan pencernaan, selain untuk meningkatkan kekebalan imun sistem tubuh. Untuk membuat pencuci mulut ini, air dimasak terlebih dahulu sehingga mendidih. Dan kemudian dimasukkan 2 helai daun pandan yang disimpul dan dimasak bersama air bertujuan untuk mewangikan dan menambah perisa pandan pada juadah tersebut. Setelah itu dicampurkan sago dan seterusnya dimasukkan 1 batang kayu manis. Bahan seterusnya dimasukkan pula gula apung, dikacau seketika dan kemudian dimasukkan pisang kapas yang telah dihiris dan dimasak sehingga mendidih. Setelah mendidih, dituangkan santan dan digaul sebati sehingga masak. Pisang kapas boleh juga dimasak rebus sahaja. Sajian yang ringkas dan mudah ini amat diminati oleh masyarakat terdahulu, terutama yang tinggal di kawasan pedalaman. Pisang yang direbus hingga lembut itu bercacahkan gula yang dicampur bersama minyak masak atau minyak zaitun. Tanaman buah pisang antara yang mudah untuk dibudidayakan, di samping mempunyai banyak khasiat. Dan oleh yang demikian, sejak zaman berzaman lagi, ia telah dipelbagaikan, lebih-lebih lagi dalam dunia kulineri. Demikian yang dapat dibawakan menerusi pertemuan kali ini beberapa sajian kampung dari buah pisang yang mungkin sahaja dapat menjadi pilihan juadah Auda untuk hari ini.